Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua rekan-rekan media sekalian. Lebih dahulu saya merakamkan jutaan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan saudara sekalian yang telah membuat liputan muktamar ini sepanjang sesi daripada hari Pemuda lagi sehinggalah ke hari ini. Dan ucapan terima kasih ini kerana banyak yang dilaporkan tentang aktiviti kami sehingga saya rasa event yang menguasai minggu ini adalah Muktamar PAS. Jadi terima kasih banyak-banyak. Saya mewakili Presiden dan seluruh pimpinan PAS Pusat dan Jawatankuasa Panitia Muktamar merakamkan itu kepada tuan-tuan. Sebelum saya buka kepada soalan sekalinya ada. YB, masa YB wrap up tadi ucapan, adakah YB yakin dapat mengkikis persepsi mungkin setengah peranan dimainkan oleh media tentang isu ulama, profesional, tentang isu berjumpa dengan UMNO, isu kerajaan perpaduan. Kali ini utama ni heavy set the tone tak? Para perwakilan balik dengan keadaan macam mana? Saya melontarkan tadi, maknanya saya amat pasti ramai yang ingin mendapatkan penegasan daripada saya sendiri dan juga daripada Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Guru Presiden. Jadi bila kami berdua telah menegaskan apa sebenarnya yang berlaku dan sebagainya, saya rasa itu sudah cukup untuk membentuk minda ahli PAS, kerana alhamdulillah orang PAS ni dia punya disiplin tersendiri, ya. Bila sesuatu itu datang daripada pimpinan, ianya akan dihormati dan ditaati. Jadi YB yakin mungkin tidak akan berulang balik lah polemik tentang isu ulama, profesional. Kalau kita lihat dari segi sejarah perdebatan isu ni pun bukan baru, sudah berpanjangan daripada dulu dan sebagainya. Saya tak nampak ianya akan habis begitu saja. Tapi dari segi isu lah. Tapi adakah ianya akan mendominasi topik perbincangan, itu isu lain. Isu itu sendiri dia tak akan habis. Tetapi saya tak akan merasakan ini akan mendominasi perdebatan di kalangan ahli. Sebab sekarang ini sudah tentulah tumpuannya sudah ke Manik Urai. YB satu yang dapati ramai di kalangan calon daripada PAS Kelantan. Kali ini nampak kalah dari segi pilihan. Tapi ahli Parlimen Bacok menang. Parlimen Bacok menang, Kubang Krian menang, Tumpat menang, Kuala Kerai menang. Jadi macam mana mungkin dari segi yang lain? Can we say that mungkin PAS ni, perwakilan sekarang ni, dari segi kelaritan yang didapati sebagai image PAS ni, mungkin sekarang berubah kepada persepsi nasional lah. Dari segi banyak yang menang dari segi negeri lain. Saya tidak melihat itu sebagai faktor. Saya melihat bahawa pemilihan Jawatankuasa PAS Pusat lebih kepada tokoh-tokoh peribadi, bukan mewakili negeri, sebab kita tidak punya sistem itu di dalam PAS. Mesti ada kuota daripada negeri, mesti ada jumlah ini daripada Kelantan, jumlah ini daripada Terengganu dan sebagainya. Tidak. Sebab kita lebih kepada faktor peribadi itu, dan apa yang telah mereka yang menang ni mungkin sumbangkan dalam tempoh perkhidmatan mereka sebagai Jawatankuasa PAS Pusat. Star je tanya ke? Dari hubungan dengan Datuk Usam ni, pertandingan dalam keluarga, you don't have any problem? Saya sebutkan tadi. Sebab itulah saya mengambil sikap untuk tidak minta maaf, untuk tidak melayani panggilan telefon daripada saudara sekalian dalam tempoh kempen itu, sebab saya menganggap ini masalah dalaman parti, isu dalaman parti yang kami selesaikan di peringkat dalaman. Dan selepas saja daripada muktamar ini, tumpuannya adalah untuk tadi saya telah nyatakan merapatkan saf dan kemudiannya mendepani cabaran yang ada di hadapan kita. So you don't have any problem with Datuk Usam? You have a good relationship? No. Working relationship? No problem. He was the vice president of the party for 2 years when I was the deputy. So we have been working well. There are committees that he heads and also committees that I head. So we work for the benefit of the party. Will you recommend that he be appointed to a certain post at the national level? It's not me that's going to recommend. What we'll do is we're going to have a meeting on that. The next meeting will be on Wednesday. That is the Harian, Jawatankuasa Harian, and then the CWC appointed members, elected members will be meeting on Thursday, which names to be recommended for the additional 6 will be tabled on Thursday. CWC, Yeah.
Kalau kita lihat dalam ucapan perbahasan usul hari ini, masih lagi mempunyai sentimen kerajaan perpaduan dan juga kerjasama dengan UMNO. Jadi kita nampak di sini bahawa sentimen membenci UMNO tu masih tebal dalam PAS itu sendiri. Jadi sukarkah untuk mengubah sentimen macam ni dalam PAS? Kita mengamalkan basic principle of rights lah. Maknanya seseorang tu dia boleh memberikan pandangan dia, pendapat dia, dan muktamar adalah medan yang di dalam PAS ni kita jadikan medan untuk perwakilan meluahkan pandangan mereka. So pandangan-pandangan ni macam saya sebutkan kemarin akan kita kumpul, dan sudah tentulah kajian-kajian di sudut politik juga akan kita ambil untuk kita menentukan arus lepas daripada ini. Jadi tidakkah pencegahan pendapat seperti ini boleh memecah belahkan PAS dalam jangka masa panjang sendiri? Tidak. Sebab kalau kita tengok dalam perwakilan sendiri ada yang masih tak bersetuju langsung untuk bekerjasama, bukan PAS masuk UMNO tapi bekerjasama untuk berbincang sekalipun. Saya telah menyebutkan tadi, selepas daripada ini dan sebelum daripada ini kita juga punya pengalaman menguruskan perbezaan pandangan dan pendapat. So lepas ni kita uruslah perbezaan pandangan dan pendapat tersebut. Ya. Right. Secara keseluruhan bagi adakah puas hati dengan perjalanan muktamar? Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada pertamanya panitia muktamar yang pengarahnya YB Iskandar, kepada PAS Negeri Selangor yang saya rasa ini adalah antara muktamar yang terbaik yang pernah kita adakan dengan kemudahan-kemudahan yang cukup terkini. Dan juga sekali lagi saya rakamkan ucapan terima kasih kepada tuan-tuan sekalian, rakan-rakan media yang telah memberikan liputan yang cukup luas cukup luas dan begitu updated sekali, sehingga kan orang tak perlu telefon kita untuk tanya result. Orang tadi Ada yang dapat result dulu. ya. Satu lagi dari segi selepas keputusan diumumkan, Ya. kita ada komen dari segi UMNO. Satu ni daripada pemuda UMNO, Saudara Khairi Jamaluddin, yang menyebut tentang harus ada satu titik permulaan untuk kerajaan perpaduan ataupun bincang dalam konteks perpaduan. Dan satu lagi daripada UMNO Kelantan yang memohon supaya Tok Guru Nik Aziz ni letak jawatan kebanyakan daripada perwakilan ataupun calon Kelantan di Kalau. So what is your comment? Dia pengurusan dan pentadbiran parti adalah urusan rumah tangga kami sendiri yang tidak perlu UMNO masuk campur tangan. Has to, siapa yang nak kita lantik sebagai Pesuruhjaya, siapa yang nak kita lantik sebagai ada jawatan kuasa tambahan, itu urusan kami sendiri. I don't even have to say thanks to the suggestion made by UMNO lah, because it's not their business to busybody dekat situ. As for the suggestion made by Ketua Muda UMNO, I also read suggestion made by other UMNO leaders juga. Yang itu macam saya sebutkan, dalam PAS kita tidak berbincang secara sendiri. Kita balikkan keputusan itu kepada mesyuarat. Itu cadangan daripada mereka. YB, macam mana YB nak menerangkan semula kepada Tuan Guru Mursyidul Am yang dalam ceramahnya semalam menyatakan secara jelas bahawa tidak ada sebarang perbincangan dengan UMNO? Dia begini, itu pandangan Yang Berhormat Tok Guru. Tapi dalam organisasi kita mendahulukan pandangan parti, keputusan yang dibuat oleh parti. Sekarang ni sebenarnya tak ada lagi sebarang keputusan yang konkret yang berkaitan dengan UMNO ni. Dia just proses Riki begitu very general, secara yang amat umum, tidak ada yang spesifik langsung kan. Jadi saya akan kembalikan semula lah, kalau isu tu akan dikembalikan semula kepada parti.